Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Teknologi Hijau D-Skill. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih saudari pengacara majlis, Yang Berusaha Dr. K. Nagulendran, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Yang Berusaha lagi dihormati Encik Wong Pau Siong, Pengarah Urusan KS Industrial Tool Malaysia Sdn Bhd, Yang Berhormat Encik Ngui Hee Sem, Esko Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Ehwal Pengguna Melaka. Marilah kita beri tepukan kepada beliau yang baru memenangi pilihan raya Melaka dan dilantik menjadi Esko. Pertama sekali berkaitan dengan perpaduan. Yang saya hormati sahabat saya Datuk Wira Dr. Abu Bakar Muhammadiyah, CEO Perbadanan Teknologi Hijau Melaka, dan Yang Berusaha Cik Syarul Hafiz Abdul Rahim, Wakil kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, rakan-rakan media, hadirin-hadirat yang dihormati. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berada dalam majlis yang sangat penting ini, iaitu Majlis Pelancaran Penyelesaian Rawatan Air Teknologi Hijau oleh syarikat KS Industry Tool Sdn Bhd, iaitu teknologi D-Skill. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, tahukah anda, menurut data oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2021, iaitu tahun ini, penggunaan air bagi rakyat Malaysia adalah lebih banyak, iaitu 201 liter sehari bagi seorang individu. Maka dengan penggunaan air yang kerap di negara kita ini, sumber bekalan air bersih adalah penting untuk keluarga Malaysia. Dan teknologi yang digunakan juga haruslah mesra alam. Untuk itu, mesti percaya penyelesaian rawatan air teknologi hijau oleh D-Skill ini adalah antara pemangkin kepada usaha mengurangkan pencemaran alam sekitar. Mesti sentiasa menyokong sektor strategik seperti teknologi hijau bagi meningkatkan pelbagai inovasi dan transformasi baharu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari. Untuk itu, dengan pendekatan yang tepat, ia juga dapat dikembangkan menjadi sektor tenaga boleh diperbarui yang bernilai, sekaligus kita mewujudkan peluang pekerjaan yang diperlukan dan seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat. Mesti komited menyediakan platform untuk menggalakkan inovasi dalam bidang berasaskan teknologi hijau, berpaksikan dasar sains, teknologi dan inovasi negara, iaitu DSTIN 2021 hingga 2030. Dan kita perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 50% dana Research and Development untuk aktiviti penyelidikan pengomersialan. Jika kita ingin lihat impak perubahan, kita harus melihat gambaran yang lebih besar, iaitu mencipta visi dan juga
transformasikan idea menjadi tindakan. Besar harapan saya agar Malaysia akan muncul sebagai negara yang lebih proaktif dalam usaha mencapai status negara berteknologi tinggi menjelang 2030. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, baru-baru ini saya berpeluang ke sebuah kampung yang terpencil di Pitas. Kampung yang bernama Sapatalang. Kalau siapa ingat adik Biona yang panjat pokok untuk mendapatkan akses internet. Alhamdulillah lepas peristiwa tersebut, beliau dapati kampung dah cover dengan 4G. Kedua, masalah air. Maknanya bekalan air pipe bersih tidak ada di sana. Untuk itu, YIM iaitu Yayasan Inovasi Malaysia, agensi di bawah MOSTI bersama dengan sebuah universiti terkemuka di Sabah iaitu Universiti Sabah Malaysia telah menyediakan kemudahan penapis dan tangki simpanan di kawasan tadahan air kampung tersebut sebagai penyelesaian kepada pencarian bekalan air bersih di kampung tersebut. Ini adalah bukti komitmen negara dan kerajaan, khususnya MOSTI yang sentiasa berikhtiar serta mencari ruang dan dengan memperkenalkan inovasi berbagi memastikan keluarga Malaysia memperolehi bekalan air yang tidak tercemar. Hari ini, D-Scale memperkenalkan pula penyelesaian rawatan air teknologi hijau. Walaupun pendekatannya berbeza, namun matlamatnya adalah sama, iaitu mengurangkan pencemaran. Untuk makluman, saya sebut di sini antara manfaat teknologi yang dibangunkan D-Scale kepada alam sekitar selepas kita teliti, dia mengandungi 3 perkara penting. Pertama, ia membantu mengurangkan jejak karbon ataupun carbon footprint dengan penjimatan penggunaan tenaga. Kedua, ia memastikan sistem bebas pencemaran bahan kimia supaya menjaga kualiti alam sekitar dan sungai-sungai dalam negara. Ketiga, penjimatan penggunaan air dengan mengurangkan aktiviti penyejatan air untuk membuang haba proses ataupun water blow off dari menara penyejuk ataupun cooling towers. Teknologi D-Scale ini melibatkan sistem teknologi rawatan hard water yang melalui satu proses yang cekap tenaga, malahan senyap dan juga mesra alam. Demi menyokong usaha pemeliharaan kualiti air yang mengandungi pelbagai jenis mineral dan logam seperti kalsium, klorida, magnesium dan fosfat. Teknologi ini menepati kajian berkaitan pelaksanaan teknologi hijau seperti rain garden dan rainwater harvesting yang sejajar dengan strategi negara untuk beralih daripada grey teknologi kepada green teknologi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, buat masa ini, teknologi ini hanya digunakan bagi tujuan perindustrian. Namun begitu, KS Industrial Tool dalam perancangan rapi untuk membangunkan teknologi ini bagi kegunaan domestik. Sebagai contoh, pada masa hadapan, sekiranya kita memiliki kolam renang di rumah, tidak perlu lagi dibersihkan menggunakan klorin yang mempunyai bahan kimia. Untuk itu, mesti menyokong pembangunan dalam sektor teknologi hijau oleh agensi kerajaan, badan korporat dan syarikat swasta bagi meningkatkan kepelbagaian inovasi dan transformasi baharu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cari hidup yang lebih mampan. Untuk itu, mesti yakin jalinan kolaborasi yang berpaksikan sains, teknologi, inovasi seperti yang kita saksikan pada hari ini
akan menghasilkan pembangunan bernilai tinggi kepada negara dan keluarga kita, keluarga Malaysia. Seterusnya, meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup negara kita. Keluarga Malaysia yang dihormati, sebelum mengakhiri ucapan, saya bukan sahaja ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada KS Industrial Tool Malaysia, saya juga ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada sokongan oleh Kerajaan Melaka, terutama sekali Perbadanan Teknologi Hijau Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka serta Esko yang hadir pada hari ini, kerana kita mahu melihat bukan saja kejayaan Hospital Jasin mendapat pengiktirafan Platinum LEEDs antarabangsa, tetapi kita mahu lebih banyak industri di Melaka dan negara kita juga mencapai tahap yang dibanggakan di peringkat dunia. Untuk itu, sekali lagi, syabas dan tahniah kepada KS Industrial Tool Malaysia kerana berjaya mencapai penyelesaian dan membawa sistem perawatan air ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan penyelesaian rawatan air teknologi hijau di skala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas ucapan perasmian sebentar lagi.